bab tentang pelbagai persoalan imamah dan kelebihannya. Persoalan imamah, yakni kedudukan sebagai imam ataupun jawatan imam, wa fadliha, dan kelebihannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjadi imam kepada orang ramai dan dia asabal waqt, menjaga waktunya ataupun menepati waktunya, falahu walahum, maka dia mendapat kelebihannya, pahalanya, dan mereka juga, yakni makmum juga mendapat kelebihan dan pahalanya. Wa man intaqasa min dhalika syai'an fa 'alaihi wa la 'alaihim, dan sesiapa yang mengurangi apa-apa daripada sembahyang itu ataupun sesiapa yang tidak menjaga waktu sembahyang itu, fa 'alaihi, maka kesalahannya ditanggungnya sendiri, wala 'alaihim, dan tidak ada apa-apa atas mereka, dan para makmum tidak menanggung apa-apa kesalahan. Babun fi karahiyati tadafu' anil imamah, ini bab larangan bertolak-tolak untuk menjadi imam. Ataupun ini bab tidak elok bertolak-tolak kerana tidak mahu menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Salamah bintil Hur, yaitu adik-beradik kepada Kharashah bin Al-Hur Al-Fazari. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara alamat kiamat ialah ahli masjid bertolak-tolak. Mereka tidak mendapati imam yang boleh mengimami mereka. Babun man ahaqqu bil imamah, siapakah yang paling berhak ataupun yang lebih berhak untuk menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah menjadi imam kepada orang ramai aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai di antara mereka tentang kitab Allah, wa aqdamuhum qira'atan, dan yang paling ke depan ataupun menonjol dalam bacaan Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau mereka sama dalam bacaan Al-Quran, maka hendaklah menjadi imam kepada mereka orang yang terdahulu hijrah, orang yang terlebih dahulu berhijrah, yakni ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka sama dalam hijrah, maka hendaklah menjadi imam kepada mereka yang lebih tua umurnya. Dan tidak boleh seseorang diimami di rumahnya, mana tidak boleh orang lain menjadi imam kepada seseorang di rumahnya. Tidak boleh juga dalam kawasan pemerintahannya ataupun kekuasaannya, di bawah kekuasaannya. Wala yujlasu ala takrimatihi, tidak boleh sesiapa duduk di atas tempat yang khusus dengan seseorang itu kecuali dengan izinnya. Qala Syu'bah berkata, saya berkata kepada Ismail, apa makna takrimatuhu itu? Qala firashuhu, yakni tilamnya ataupun tempat duduknya, yakni yang khusus untuk memuliakannya. Seterusnya riwayat satu lagi, riwayat daripada Syu'bah bihadzal hadis tadi juga. Qala fihi, dalam riwayat ini perawinya yakni Mu'adz menyebutkan la ya'ummur rajulur rajulah. Tadi la yu'ammur rajulu fi baiti, ini tidak, la ya'ummur rajulur rajulah, yakni tidak boleh seseorang
menjadi imam kepada seseorang, yakni seseorang yang lain. Ini jelas tadi la yu'ammu, yakni dengan sirah majhul. Dari segi maknanya samalah, maknanya sama. Abu Daud berkata, demikian juga Yahya Al-Qattan meriwayatkan daripada Syu'bah, yaitu aqdamuhum qira'atan, yakni yang lebih ke depan ataupun lebih menonjol dalam bacaannya, bacaan Qurannya. Yang ini sama seperti riwayat yang sebelum inilah ada sebut itu aqdamuhum qira'atan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Mas'ud lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis. Hadis tadi juga qala, rawi berkata jadi A'mash berkata, fa in kanu fil qira'ati sawa'an, yani ada tambahan lagi selepas itu, kalau mereka itu sama dalam bacaan Al-Quran, fa a'lamuhum bis sunnah, maka hendaklah yang lebih alim di antara mereka tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, kalau mereka sama dalam sunnah, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling dahulu dari kalangan mereka berhijrah. Walam yaqul fa aqdamuhum qira'atan, yakni dalam riwayatnya A'mash tidak ada menyebutkan fa aqdamuhum qira'atan, yakni yang lebih menonjol atau ke depan dari segi bacaan Al-Qurannya, tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Salimah, beliau berkata, kami berada di tempat perhimpunan orang, di mana orang-orang lalu dekat kami. Apabila mereka pergi kepada Nabi SAW, ketika pulang mereka akan lalu dekat kami. Mereka ceritakan kepada kami bahawa Rasulullah SAW telah bersabda begini-begini. Aku pada ketika itu seorang budak hafizan yang dapat menghafal, yakni apa yang aku dengar, seorang budak yang kuat hafalannya lah. Fa hafiztu min dzalika Qur'anan katsiran, kerana orang yang berulang alik begitu, saya telah banyak menghafal Al-Quran. Fantalaqa abi wafidan, ayah saya pun pergi bertemu, berkunjung kepada Nabi Rasulullah SAW dalam satu kumpulan kaumnya. Baginda pun mengajar mereka bersembahyang. Waqala, dan baginda bersabda, hendaklah menjadi imam kepada kamu orang yang paling pandai membaca, yakni Al-Quran di antara kamu. Fakuntu aqra'ahum, akulah yang paling pandai di antara mereka, kerana aku telah menghafal, yakni sekian banyak Al-Quran. Faqaddamuni, kerana itu mereka menyuruh saya ke depan lah, kerana itu mereka minta saya ke depan. Fakuntu a'ummuhum, kerana itu saya menjadi imam kepada mereka, dan saya memakai selimut kecil berwarna kuning, selimut kecil saya yang berwarna kuning. Bila saya sujud, takasyafat anni, terdedahlah aurat saya, terdedahlah aurat saya. Faqalat imra'atun minan nisa, maka berkatalah salah seorang perempuan, waru anna aurata qari'ikum, tolong tutuplah aurat imam kamu itu. Fashtarau li qamisan umaniyan, lalu mereka membeli untuk saya baju umani, yakni baju yang dibawa daripada satu tempat yang bernama Oman, sebelah Bahrain. Fama farihtu bi syai'in ba'da al-islam farahi bihi, tidak ada saya berasa gembira mendapat sesuatu selepas Islam seperti mana saya gembira mendapat baju yang dihadiahkan ini. Dan saya terus menjadi imam kepada mereka ketika itu umur saya 7 tahun atau 8 tahun. Ini riwayat satu lagi supaya tadi juga, riwayat daripada Amr bin Salimah bihadzal khabar. Hadis ini qala fakuntu a'ummuhum, beliau berkata, saya menjadi imam kepada mereka fi burdatin muwassalah,
dengan memakai satu selimut yang yang ditampal-tampal fiha fatq, yang ada lubang pada kain selimut itu. Muassalah, kain selimut yang disambung-sambung lah, yang ditampung-tampung sana sini dan berlubang. Fakuntu idza sajadtu kharajat isti, bila saya bersujud terkeluar punggung saya, yakni kelihatan ataupun ternampak punggung saya. Diriwayatkan dari Amr bin Salimah lagi dari ayahnya bahawa mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka mahu pulang, mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang harus menjadi imam kepada kami? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsarukum jam'an lil Quran, orang yang paling banyak menghafal Al-Quran ataupun menerima Al-Quran. Qala, perawi berkata, yakni Amr bin Salimah, tidak ada sesiapa pun di antara orang ramai itu yang telah menghafal Al-Quran seperti saya. Beliau berkata, maka ataupun kerana itu mereka menampilkan saya, meminta saya ke depan. Pada ketika itu saya masih lagi budak. Wa alayya syamlatul li, dan saya memakai kain selimut, berselimut. Qala fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum. Beliau berkata, tidak saya pergi ke mana-mana perhimpunan orang-orang Jarm, melainkan sayalah yang menjadi imam mereka. Wa kuntu usalli ala janaizihim, dan sayalah yang menjadi imam dalam sembahyang jenazah mereka hingga ke hari ini. Abu Daud berkata, Yazid bin Harun meriwayatkannya dari Mis'ar bin Habib al-Jarmi dari Amr bin Salimah. Qala, beliau berkata, lamma wafada qaumi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kaumku berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada menyebutkan dari ayahnya, yang ini di tengah itu tak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibn Umar bahawa beliau berkata, apabila orang-orang muhajirun yang sampai dahulu ke Madinah, nazalu al-Asabah, berhenti dekat Asabah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Salim Maula Abi Hudzaifah lah yang menjadi imam kepada mereka. Dia yang paling banyak ingat Al-Quran di antara mereka. Zadal Haytham, Haytham menambahkan, yakni dalam riwayatnya, wa fihim, di kalangan mereka, yakni yang menjadi makmum itu ada Umar bin Al-Khattab, Abu Salamah bin Abdul Asad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairith bahawa Nabi SAW berkata kepadanya atau kepada sahabatnya, apabila tiba waktu sembahyang, maka kamu banglah, azanlah, kemudian kamu iqamat, kemudian hendaklah yang lebih tua daripada kamu berdua ni menjadi imam. Wa qala fi haditsin Maslamah, dalam hadis Maslamah beliau berkata, wa kunna yauma id, pada ketika itu kami mutaqaribain fil ilm, lebih kuranglah dalam ilmu, lebih kurang sama dalam ilmu. Wa qala fi hadits Ismail, dalam hadis Ismail, qala Khalid berkata, qultu li Abi Qilabah, saya berkata kepada Abi Qilabah, fa aina al-Quran, di mana Al-Quran? Qala, perawi berkata, innahuma kana mutaqaribain, yakni Abu Qilabah berkata, mereka berdua itu, yakni Malik bin Al-Huwairith dan sahabat dia itu, kana mutaqaribain, lebih kurang juga dalam Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang terpilih di antara kamu azan untuk kamu, dan hendaklah orang yang pandai membaca Al-Quran menjadi imam kepada kamu. Bab imamatin nisa, perempuan menjadi imam ataupun menjadi imam kepada orang-orang perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummi Waraqah
binti Naufal bahawa Nabi SAW bila hendak pergi berperang, hendak pergi ke Badar untuk berperang, beliau berkata, yakni Ummu Waraqah, qultu lahu, saya berkata kepadanya, qalat, ini makna perawi di bawah dia lah, katalah Ummu Waraqah ni kata, saya kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk pergi berperang bersama engkau. Dengan begitu saya dapat merawat orang-orang sakit, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan mati syahid untuk saya. Rasulullah SAW bersabda, qarri fi baitik, kamu duduklah di rumah kamu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengurniakan mati syahid kepadamu. Qala fakanat, perawi berkata, kerana itu beliau dipanggil dengan asy-syahidah, syahidah, orang mati syahid. Qala, perawi berkata, wa kanat qad qara'atil Qur'an, dia telah pun yakni menghafal Al-Quran, banyak belajar Al-Quran. Maka dia meminta dengan Nabi SAW untuk mengambil seorang muazzin di perkampungannya. Rasulullah SAW izinkan untuknya. Qala, perawi berkata, dia telah memudabbarkan seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan kepunyaannya. Setelah itu hamba dia ni, kedua-dua hambanya itu pada waktu malam pergi dan menutup mulut dan hidungnya dengan selimut, yakni tekuk hidung dia dan mulut dia lah sampai mati. Wa dhahaba, dan mereka berdua hamba dia, hak lelaki dan perempuan tadi pun gaib, menghilang. Pagi besok Umar pun berdiri di kalangan orang ramai, dan beliau berkata, sesiapa yang tahu tentang dua orang hamba ini, ataupun beliau berkata, ini syak perawi, sesiapa yang ada nampak kedua orang hamba ini, hendaklah dia membawa kedua hamba ini kemari. Setelah ditangkap, Umar pun memerintahkan supaya dihukum mereka berdua dan disalib. Fakana awwala maslubin fasulliba, maka mereka berdua ni adalah orang yang mula-mula disalib di Madinah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Walid bin Jubai' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummi Waraqah binti Abdullah bin Al-Harith. Hadis tadi, wal awal, hadis tadi lebih sempurna lagi daripada riwayat yang kemudian ini. Qala, perawi berkata, Rasulullah SAW selalu menziarahinya di rumahnya, dan Rasulullah telah menentukan untuknya seorang muazzin untuk azan untuk dia. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, Rasulullah SAW juga telah menyuruh dia menjadi imam kepada orang-orang di kampungnya. Qala Abdurrahman berkata, perawi dia ni, fa ana ra'aitu muadzinha, saya tengok tukang band dia tu, muazzin dia tu, syaikhan kabiran, seorang yang sangat tua. Babun fi jima'il imamah wa fadliha. Jima' di sini bukan dengan makna bersetubuh dalam bahasa Arab ni jima' ni luas makna dia. Di sini maknanya perkara ataupun sesuatu yang mengumpulkan banyak perkara. Jadi kalau kita terjemah tu pelbagai lah jima'. Pelbagai ini, sebab tu kalau kita tengok dalam kitab ni al-jima' bi kasril jim, dengan kasrah jim, ma yajma'u adadan,
sesuatu yang mengumpulkan banyak bilangan lah. Lepas tu dia amarilah. Dalam hadis ada disebutkan, hadithni bi kalimatin takunu jima'an. Ada sahabat kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni? Berilah kepada saya satu hadis, satu ucapan, satu hadis takunu jima'an, yang merangkumi banyak perkara lah. Walaupun satu, tetapi merangkumi banyak perkara. Itu makna jima'an. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ittaqillah fima ta'lam. Kamu bertakwalah kepada Allah pada apa yang kamu tahu. Berhubung dengan apa yang kamu tahu, kamu jaga betul-betul. Dan juga ada juga dalam hadis disebutkan, al-khamru jima'ul ithmi. Arak itu jima' ithm, yang ini tempat berkumpul segala dosa, ataupun kita kata punca segala dosa. Yang ini majma'uhu, tempat berhimpun segala dosa. Wal murad min jima'il imamah ma yajma'ul masail al-mukhtalifah al-muta'addidah. Mana yang dimaksudkan dengan jima'il imamah ni, iaitu sesuatu yang mengumpulkan banyak masalah yang berlain-lainan, yang berbeza-beza. Maksudnya hadza babun fi abwabil imamah. Ini adalah satu bab yang merangkumi banyak bab berhubung dengan imamah wa fadliha, dan kelebihannya. Jadi bab ni serupa dengan abwabul imamah wa fadliha. Begitulah. Jadi kita terjemah tadi pelbagai persoalan imamah. Gitu. Yang pertama di sini dalam hadis yang kita terjemah dah tadi, sesiapa yang jadi imam kepada orang, lepas tu dia menepati waktu dia, jaga waktu dia, boleh pahala ke dia, boleh pahala ke orang lain juga, makmum dia. Tapi kalau dia tidak jaga, kekurangan ataupun kesalahan dia dapat, orang lain tidak. Makmum ni tidak menanggung kekurangan. Hadis ini menunjukkan bahawa imam kena jagalah apa-apa yang perlu dijaga. Di antaranya waktu. Kalau waktu hak semaya, kita kata di masjid ni, lepas orang bang selama mana? 15 minit kah? Setengah jam kau ikutlah. Tetap jaga gitu sahaja. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan orang-orang yang sudah biasa bersemaya tu, sudah maklum dah tu. Gitu. Ini bukan berkenaan dengan waktu saja, bahkan berhubung dengan perkara-perkara lain pun kena jaga juga. Daripada hadis inilah ulama-ulama keluarkan macam-macam masalah lagi. Macam-macam masalah lagi. Katakanlah kalau seorang imam itu, ni bukan masalah waktu, benda lain, dia salah lah, kita kata salah. Salah tu sampai tertinggal sesuatu ataupun berlaku sesuatu lah kepada dia, kena najis ke apa-apa, kena najis ke apa-apa. Kalau kurang-kurang dia, maknanya kalau tak sah semaya, tak sah semaya dia. Orang lain yang makmum ni, tak tahu ke apa, dia pergi pak mana-mana, kira sah berdasarkan hadis. Kira sah berdasarkan hadis inilah. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ramai yang pakai lagu tu. Dia dalil dia mana hak ni. Jadi tu imam tu kalau hak kurang ke apa, dia tanggung. Dia tanggung. Kalau hak lebih, dia pun boleh, orang lain pun boleh. Maknanya dia bertanggungjawab, dia sebagai penjamin. Penjamin ni maknanya kena jaga molek lah. Begitu juga tentang perkara-perkara lain. Jadi bukan ini disebut di sini waktu saja, bukan terikat dengan waktu saja, tidak. Benda-benda lain pun begitu juga. Begitu juga kita kata hak nak jadi tu imam ni, hak moleknya kena jaga belakalah mazhab-mazhab. Kena jaga. Misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, janggut wajib, tak boleh, haram cukup janggut bagi mereka, bagi mereka. Jadi tu imam kena jaga. Sebab apa? Jadi fasik tu bagi dia, bagi buat dia. Jadi nak jadi tu imam kena jagalah benda-benda gitu. Jadi kurang lah tu, sehingga orang-orang dia tak sah buat tu imam. Kalau memang ada janggut, sengaja dicukur je. Kalau hak tak ada janggut tu lain, hak memang
memang tak ada janggut. Ni kalau ada dia cukup, tak boleh bagi mereka. Kena jaga juga di antaranya. Ni termasuk dalam iman. Iman, bila kata iman kena jagalah, bukan hak waktu saja. Di sini disebut waktu, makna penting waktu tu. Hak lain-lain pun tidak kurang juga penting. Misalnya, berapa ramai ulama-ulama mengatakan isap rokok ni haram. Haram. Rokok ni tak ada zaman Nabi, tak ada. Mana ada sebut rokok ni haram gini-gini, kemudian belaka. Ada pun kalau orang kata ada hadis apa ni hadis terbakar at-tumbak syajarun ma'lum nabata min bauli iblis. Tembakau ni pokok yang maklum, dikatakan begitu. Apa ni tembakau ni tumbuh daripada air kencing iblis. Itu tak betul, tu hadis maudhu'. Tak ada satu pun hadis tentang terbakar, tak ada. Cuma ulama buat kesimpulan. Berapa ramai ulama kemudian ni mengatakan rokok tu haram. Rokok tu haram. Bila begitu, walaupun ada hak katakan makruh, hak kata makruh, kena melera. Kena melera. Nak jadi tu iman, dia kena jaga benda-benda gitu. Kena jaga benda-benda gitu. Sebab apa? Bagi orang yang anggap haram, kalau dia duduk alik belakang, maknanya dia ikut tu iman, duduk buat benda haram. Bagi dia, faham, buat benda haram berterusan ni jadi fasik. Itu bendanya. Dengan sebab itu kena jaga. Soal ada hak kata makruh, itu soal lain. Masalah kena jagalah. Masalah kena jaga. Kena jaga semua pihak. Hak semolek-moleknya tu imam ni, dia kena jaga juga. Mazhab-mazhab lain, kalau mazhab lain ambil air semaya kena sapu kepala semua. Sapu kepala semua. Tak boleh sapu sikit-sikit. Walaupun dia tu mazhab Syafi'i, sapu sikit kepala boleh. Hak moleknya dia kena sapu semua. Terutama kalau di tempat-tempat yang orang macam-macam mazhab boleh mari. Misalnya masjid besar lagu ni. Masjid besar lagu ni, dia kena jaga benda-benda gitu. Dan dia kena jaga juga. Dia kena jaga juga. Mazhab Hanafi tak apa sentuh dengan perempuan, dengan bini, tak batal sembahyang, tak apa. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena jaga. Hak semolek-moleknya kena jaga. Itulah benda-benda yang kena jaga. Hak tu hak molek. Kalau dia jaga hak tu, boleh pahala. Boleh pahala. Itu makna imam ini. Apa pengajaran di sebalik ni? Pengajaran di sebalik ni, mana seorang imam, pemimpin ni, dia kena ambil belaka, ambil kira dia orang bawah dia. Jangan ambil kira satu pihak saja. Begitu juga Nabi SAW ajar kalau jadi tu imam, jangan kira kita ni sedap baca saja. Dah kita sedap ngaji, kira nak sedap baca. Jangan kira gitu. Kena kira orang alik belakang ni lagu mana. Hak uzur ada, hak tua ada, orang perempuan ada, anak kecil pun ada, kena ambil kira belakang. Orang musafir pun ada, hak gaduh. Jadi kita kena baca rekah. Itu cara tu imam yang betulnya. Dia kena tahu hak tu, kena ambil hal juga. Kalau dia tu, dia jadi tu imam tempat yang umum, orang macam-macam pergi, dia baca panjang ikut serah dia, kurang dia. Tu masuk dalam ni kurang. Tapi orang lain tidak kurang, kerana kesilapan dia. Tetapi apa yang jadi kurang, dia tidak dapat kelebihan, tidak dapat pahala. Sebab dia menyebabkan orang di belakang dia gelisah. Orang di belakang dia gelisah. Dan ni bah nak naik ni tak lama dah ni, bah dia nak bertolak ni. Dia tak kira baca sedap dia. Tak boleh, dia kena melera orang di belakang. Jadi tujuan sininya, imam ni hak kecil dalam masjid ni gambaran kepada imam yang besar. Ni imamah sughra orang panggil. Ada satu lagi imamah kubra. Imamah kubra ni jadi pemimpin negara lah. Mana nak boleh duduk depan tu, dia kena orang yang jadi boleh cara semua, boleh ambil berat tentang semua. Kalau tidak, jangan terbang naik lah. Jangan terbang naik, susah. Jadi orang bobel di belakang. Kalau tidak bobel pun, mana kita tak boleh pahala, tak ada kelebihan. Ni sebagai latihan sebenarnya untuk jadi pemimpin. Pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin negara. Ialah belakang lah tu. Mana orang nak jadi pemimpin ni, dia kena pandai kecek, boleh menarik orang. Kalau dalam contoh dalam sembahyang ni baca sedap. Hak tu lah dalam hadis sebut. Kemudian
Orang hak baca sedap gapo, orang hak alim gapo. Sebab apa, kalau ada apa-apa masalah dia boleh selesaikan sendiri. Dia boleh atasi masalah tu dengan ilmu. Itu hak lebih. Nak jadi pemimpin hak besar dia pun lagu tu juga. Lepas tu ambil berat tentang orang bawah ni boleh jaga semua pihak. Tidak jaga setengah-setengah pihak saja. Ini asasnya. Kemudian bab karahiyatit tadafu' anil imamah. Ini bab larangan bertolak-tolak, tak mahu menjadi imam. An itu litark, mana kerana tak sih nak jadi imam. Orang ni tolak ni, dia tak sih. Dia tolak ni pula, hak ni tak sih juga, tak sih jadi imam. Tak sih jadi imam tu buat apa? Tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Pasal apa? Talha Ummu Ghurab itu majhul. Dan begitu juga Aqilah. Ummu Ghurab tu ambil daripada Aqilah, imra'atin min Bani Fazarah. Ini juga tidak diketahui, majhul di sisi ulama hadis. Kerana itu dia tidak kuat lah. Dia tidak kuat. Walau bagaimanapun banyak dalam hak riwayat-riwayat lain ada lebih kurang maksud dia lagu ni. Lebih kurang maksud dia lagu ni. Oleh kerana itu bolehlah kita buat panduan juga secara umum. Secara umum. Dan tak boleh kita nak kata semata-mata sebab hadis dhaif ni sifat dia gitu dah. Semata-mata bertolak-tolak tu mana tak molek selalu. Tidak. Kalau tolak tu kita tolak orang yang lebih daripada kita, tak apa, molek lagu tu. Jangan tak tolak pakai naik lalu. Kita tu sedara mana? Kalau pada tolak kita puasa kita kurang dia lebih lagi, kita nak suruh dia hak lebih, tu tak apa, molek baru. Dengan sebab itu hadis ni tak boleh pakai dah lah. Jadi alamat kiamat kau. Mesti alamat kiamat lalu kalau tolak-tolak gitu. Tak mesti. Hak tolak-tolak ni cerita lain ni. Sebab tu ini ciri-ciri hadis ni. Dia mesti ada bercanggah lalu dengan hak betul. Hak betul tu mana tidak kata setiap kata bertolak-tolak tu tak molek selalu. Ada hak bertolak-tolak tu hak molek, iaitu hak mana? Hak tak apa, semua ulama kata tak apa. Iaitu kalau kita tolak orang hak lebih lagi daripada kita. Dan dia kata kita lebih, dia merendahkan diri dia. Tak apa kalau lagu tu memang sama-sama lebih. Ataupun dia suruh hak lain. Tak apa kalau lagu tu. Hak ni bertolak-tolak tak boleh ni, iaitu kerana jahil. Tu sah. Bagi tolak tu sebab apa? Sebab memang tak pandai nak jadi teriman. Itu alamat kiamat. Sebab apa bagi tolak ni? Dia tak reti. Nak baca Fatihah pun tak reti. Ataupun tak betul lah baca Fatihah. Dia tolak hak ni pun tak betul juga. Misalnya, hak tu hak maksud dalam hadis ni. Adapun hak tadi tak maksud. Tak maksud. Dengan sebab itu tak boleh pegang kuat sangat. Kena tengok-tengok tepatlah. Kalau nak guna hadis ni. Sebab apa dia tidak umum. Sebab hak tadi kecuali hak tu. Hak tak bolehnya hak dilarang di sini iaitu bertolak-tolak. Jangan sampai jadi gitu maksudnya. Apa yang bertolak-tolak tu jahil tu? Bukan jahil akhir zaman ni. Ramah orang ngaji tapi ngaji golai. Kecek bahasa orang putih pasal. Quran je telur. Hak lagu tu tak sihnya. Apa yang lagu tu? Apa lagu tu? Tak tahu kau jadi iman ni satu kelebihan. Bila kita tahu iman ni jadi iman ni satu kelebihan, ni bukan bab kelebihan iman kan? Sepatutnya kita kena belajar lah. Tidakkah pada hakikatnya kita ni, setiap orang ni dia jadi iman. Di rumah dia jadi iman. Apa yang tak sih sangat pada jawatan iman tu? Tidak apabila dia nikah, dia nak jadi pemerintah kan ni? Apabila dia nikah, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia nak jadi pemimpin lah. Tak dapat tidak, kita kena jadi pemimpin. Jadi apa hak ni kita tak sih? Hak ni kita tak sih. Hak ni adalah syiar. Sepatutnya kita kena menyiapkan diri kita. Mana kalau kita tak boleh, kita kata kita tak boleh nak jadi imam sebab kita tak pandai, kita boleh belajar. Kita tak ada alasan. Adakah orang kata saya tak boleh nikah sebab saya tak akan pandai nak jaga bini saya, anak saya? Adakah lagu tu? Kalau kata pun kita boleh katakan juga, tak boleh kau kita usaha untuk nak ajar anak bini. Mana sebagaimana hak lain kita nak jadi pemimpin, kita kena buat persediaan. Hak ni pun lagu tu juga. Sopalah untuk jadi pemimpin hak mana-mana pun kena ada persediaan. Tak boleh pakai ikut gitu, tak boleh. Jadi hak ni pun lagu tu juga.
Maksud taklif ni, tak molek ni, tak ada ilmu. Jadi hendaknya janganlah sampai gitu. Kalau kita buat gitu berarti kita mempercepatkan kiamat. Kita jadi antara orang-orang yang mempercepatkan kiamat. Sebab kalau selagi ada hak molek lagu ni, hak baca molek, kiamat tak akan berlaku. Kiamat tak akan berlaku. Kita nak ke kiamat? Kita nak ke yang menyebabkan kita ni menyebabkan jadi huru-hara dunia? Kalau tak sih, kita kena menyiapkan diri kita untuk jadi imam. Sekurang-kurangnya kita boleh jadi imam kepada anak bini kita. Sekurang-kurangnya. Maknanya dia nak suruh apa dia? Ngaji Quran. Ngaji Quran. Secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hak taklif juga. Bapa ni tak molek ni, tolak-tolak jadi imam. Orang anggap hina jadi imam. Lekeh. Lekeh jadi imam. Jadi golai hak hebat je. Sebab tu tak sih. Kalau jadi tok imam ni orang nampak jadi tok imam, jadi tok imam ni jadi tok lebah lah. Tok lebah ni mana kurang. Pandangan lagu tu tak betul. Bapa yang pandai lagu tu? Tidakkah kerana imam, kerana tok lebah, kerana orang alim je lah. Dunia ni maknanya tidak kiamat. Jadi sepatutnya kita berbangga dengan dia, bukan kita berasa hina. Ni mana kalau masyarakat tu, masyarakat Islam tu dia siapa lagu tu tak boleh nak harap tu masyarakat Islam. Usaha dia nak jadi imam, dia tak rasa, dia berasa hina untuk jadi imam, untuk ibadah. Berasa hina. Tak sih. Masyarakat sekarang ni ada dah tu lagu tu ada dah. Buah sikit-sikit. Dia berasa kalau anak mengaji agama jadi kurang, hina, tidak lebih. Tu ada dah tu buah tu. Pada hakikatnya menjurus ke situ. Pada hakikat. Sehingga dia takut kalau hak lain-lain ngaji golai jadi orang besar esok. Ada ni dalam masyarakat kita. Hak ni pun takutlah dia kecil hati. Pula nanti dia besar esok. Sebab itu nak takut ni berlaku. Tu tak kena, tu ada buah ni dah tu. Ada buah ni dah tu. Hina jadi maknanya ngaji agama. Hina jadi tu imam. Tu tanda kiamat lah tu. Tanda kiamat. Tak boleh lagu tu. Jadi hendaknya mana ada kelayakan. Bukan nak suruh berbuk jadi tu imam. Tidak. Mana ada kelayakan. Dan tidak malu, tidak gam. Kalau hak malu tu tak kena. Tak malu dalam bab agama tak kena. Sebab agama Islam dia ajar tak ada tidak serupa agama lain. Dia ada satu kelas tertentu, kelas tertentu, kelas padri. Ibadat-ibadat ni urusan kena dengan dia. Kelas sami tak ada dalam Islam. Kalau orang yang cuba nak buat jadi begitu, tak betul. Tak betul. Bukan lagu tu. Dengan sebab itu tak kena. Masyarakat kita dia panggil tok lebah, panggil tok guru, panggil tok alim pergi semaya dia sendiri tak. Rumah dia. Tak kena tu lagu tu. Hak sepatutnya masing-masing buat sendiri. Hak tu lagi molek. Biar pandai sendiri. Lepas tu kita kata kita kurang, kita dosa banyak. Apanya? Jadi hak tak boleh buat dosa ni orang ngaji agama saja. Tok guru, tok lebah saja kah? Tu tak kena tu. Dia jadi serupa agama lain. Agama lain lagu tu hak tak boleh buat dosa ni sami. Hak tak boleh buat dosa ni padri. Jadi orang ramah ni tak apa. Apa-apa keperluan agama kita minta dia. Kita tak apa, tak buat. Jadi Tuhan terima juga. Bukan melalui dia. Walaupun bukan untuk dia, untuk kita. Jadi Tuhan ni tak pandai kelih. Untuk siapa? Kalau kita minta diri, kita tak terima. Pasal apa kita ni kotor? Jadi orang lain minta suci tu terima. Terima tu untuk siapa? Untuk kita. Hak kotor ni juga. Adakah lagu tu? Tak kena tu. Tak kena tu. Dia kena jaga diri masing-masing lah. Bersih lah. Jangan buat dosa lah. Bukan khusus dengan tok lebah, tok alim. Kena boleh sendiri. Tu hana. Yang ketiga maknanya hak taklifnya. Sebagaimana dalam kitab dia sebut bawah ni. Akan tiba akhir zaman dia kerana benda-benda remeh-temeh ya. Kerana benda remeh-temeh dia tak sih jadi tu. Tak sih ikut orang ni. Tak sih aku jadi tu imam. Buat tu imam ke dia. Itu makna tadafuk juga, bagi tolak juga. Tak sih buat tu imam ke dia. Pasal apa? Tak betul, dia lah tak betul. Dia kalau orang suruh dia, tak apa pula dia. Macam seseolah dia tu betul belaka. Molek belaka. Kalau hak ni tak kena, hak ni tak kena.
mana jangan kita ambil hal dengan benda-benda remeh-temeh. Sebab apa, kalau kita sendiri pun tidak sempurna juga. Jadi tak apalah kalau dia jadi tak iman pun tak apa. Tapi hak remeh-temeh tadi, hak remeh-temeh sungguh, hak remeh-temeh sungguh. Jangan remeh-temeh hak besar. Hak kita kata tadi, hak mazhab, hak gapo tadi besar tu, hak tu. Kena melera hak tu. Hak ni hak remeh-temeh sungguh lah. Misalnya kita kata orang Pakistan lah, kita kata orang Pakistan ni payah nak cari hak betul ngaji, baca Quran, baca lesen gitu baca lesen gitu. Padahal alim dah. Kalau hak tak alim tu lagilah, hak tak alim tu. Sebab tu mari sini tak boleh qari Johor, tak boleh ke dia. Boleh ke orang lain. Hak alim pun baca tak apa betul mana. Tapi dia tu bagus orang juga, dia cuma baca tu kurang sikit. Jadi kita tak boleh lah kerana macam tu, kerana lidah dia, memang lidah dia tak boleh pergi. Jadi kita tak usah utamakan dia. Tak boleh. Itu remeh-temeh tu orang panggil remeh-temeh tu. Satu lagi ada juga orang tak usah dia jadi tak iman pasal satu lagi ada juga orang tak usah dia jadi tak iman pasal tak pakai jubah. Tu pun remeh-temeh juga tu orang panggil tu. Remeh-temeh tu. Tak ada mana-mana mazhab kata kena pakai jubah baru molek. Tak ada lagu tu. Kalau hak setuh tadi ya, kalau hak setuh tadi. Siapa tak sah hari sembahyang lah kalau sapu rambut sikit ni. Tu memang ada. Tapi kalau pakai baju kemeja, ada ke mana-mana mazhab kata tak sah sembahyang? Tak ada. Tapi kita ambil kira benda-benda lagu tu. Tak boleh. Dia ni tak jaga sunnah. Turun masjid kaki kanan. Turun masjid. Naik masjid kaki kiri, tidak naik kaki kanan. Ambil kira gitu. Masuk jamban kaki kanan. Kita dah ambil benda-benda kecil gitu. Walaupun sunnah juga tu, tapi benda kecil. Kadang-kadang orang dia gaduh, dia ada apa-apa masalah dia kita tidak tahu. Boleh jadilah. Jadi kita nak ambil benda-benda gitu. Tak boleh. Lagu tu jadi payahlah sangat. Bab man ahaqqu bil imamah. Ini bab siapa yang lebih berhak untuk jadi imam. Dalam hadis disebutkan siapa yang lebih berhak untuk jadi imam. Nabi SAW kata hendaklah menjadi imam orang yang paling pandai baca kitabullah. Paling pandai baca kitabullah. Wa aqdamuhum qira'atan, dan paling menonjol lebih dalam dari segi bacaan Al-Quran ini. Hak ni hak kena utamakan nak jadi tu imam. Memanglah kalau mana ada pilihan. Kalau dalam bacaan sama, hendaklah hak lebih dulu pergi hijrah. Kalau sama dalam hijrah, hak lebih tua. Dan begitulah seterusnya. Dalam riwayat lain, hak lebih alim ada juga. Hak kata gitu. Hak lebih alim tentang sunnah. Jadi apa maksudnya di sini? Satu, ada banyak maksud. Satu, mengikut setengah-setengah ulamanya, hak ni Nabi SAW kata gini di peringkat permulaan. Ketika dia nak tekan sahabat-sahabat dia ni biar tumpu kepada Quran, hafal Quran banyak. Hak tu hak lebihnya. Hak mula-mula, peringkat mula-mula. Seperti mana Nabi SAW larang tulis benda lain selain daripada Quran, daripada dia. Kalau nak tulis pun tulis Quran saja. Pada ketika tu. Bukan secara mutlak, bukan sama-sama. Sebabnya di masa yang lain Nabi SAW mengutamakan hak lebih alim. Buktinya iaitu dia suruh Sayyidina Abu Bakar ni jadi tu imam. Hak ni hak dekat dia nak mati. Sayyidina Abu Bakar ni tidak masyhur dari segi bacaan lebih daripada orang lain. Tidak. Maka hak lebihnya Nabi SAW kata Ubay hak lebihnya. Tapi Nabi SAW tak suruh Ubay itu jadi tu imam. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar ni dalam hadis Bukhari pun ada sebut, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan hak paling alim di antara kami para sahabat ni ialah Abu Bakar. Daripada situlah ulama buat kesimpulan hak paling alim tu hak lebih utamanya. Buktinya hak paling akhir sekali Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar. Sebelum hak akhir tu pun, sebelum pada tu pun dia suruh Abu Bakar dah.
Kalau Abu Bakar ada tak, dia suruh Abu Bakar. Ini menunjukkan hak alim itu hak lebih utama. Tapi hak ni ada dalam hadis-hadis gini, hak ni di peringkat permulaan ketika mana Nabi SAW nak menggalakkan sahabat-sahabat ni menghafal Quran, mengaji Quran. Ketika tu utamakan Quran. Ni satu galakkan lah pada ketika itu. Ataupun kalau hak alim serta dia ni pandai pula baca Quran, hak tu hak lebih utama. Tapi kalau semata-mata pandai baca Quran saja, tidak. Sebab apa? Yang dihadapi oleh tu imam dalam semaya dia bukan masalah bacaan saja. Hak lebih banyaknya dia menghadapi masalah macam-macam lagi masalah lain. Masalah lain tu dia kena hak alim. Kena hak alim. Kalau tidak, kalau semata-mata baca Quran saja, dia tak tahu nak buat lagu mana. Misalnya dia patah air semaya, apa dia nak buat kan? Kalau dia patah air semaya, baca sedap tu, apa dia nak berhenti, apa dia nak buat lagu mana? Apa cara? Boleh jadi dia tak tahu cara. Tapi kalau hak alim, dia turun ke bawah, dia eret seorang, naik, naik, letak tempat dia tu. Itulah mana tu. Hak tu pun penderah lah, baca derah. Orang lain yang di belakang jauh-jauh pun dengar, seorang lain patut apa kau? Dia tu iman, tukar tu iman, tak apa. Tak apa. Tukar tu iman lagu tu tak apa. Tu kan? Dia ada cara dia. Lepas kalau tak pandai, misalnya lepas sudah semaya dah, kecek dah dengan orang, ataupun wirid dah sikit, misalnya kita kata wirid dah sikit, tadi tu lupa semaya, makmum pun kata tinggal tadi tu, apa lagu mana dia nak buat. Saat ni sudah kecek dah, nak sambung kau kena buat lagu mana. Kau pakai sudah gitu. Tu dia kena alim tu, dia kena pandai tu. Banyak dah. Jadi hak lebih banyak masalah dihadapi oleh imam ni, masalah berkaitan dengan hukum fiqh dah kita kata dalam semaya tu. Bukan masalah bacaan tu. Hak banyak tu. Lepas pada tu Nabi SAW sini nak cerita sini dalam bab iman, dia besar sangat maknanya dari segi Islam ni. Dari segi Islam dia besar sangat, dari segi falsafah dan hikmah dia tu cukup besar. Sebenarnya seperti kata tadi lah, nak jadi imam ini sebagai latihan untuk jadi imam di luar. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kita melengkapkan diri untuk jadi imam dalam sembahyang, bukan sekadar tu saja hak naknya. Di luar pun biar boleh jadi imam gitu juga. Dan dalam kita beriman makmum ni pun dalam Islam ni, dia ada disiplin, dia ada cara dia. Kalau nak tegur tu imam dalam sembahyang, dia salah, tak boleh kita kecek, tak tu kali. Kena sebut subhanallah. Begitulah juga dalam rumah tangga kita, keluarga kita, anak bini kita. Kita tak boleh nak buat serupa dengan musuh bini kita tu. Dia pun terhadap kita. Tak boleh. Serupa dalam sembahyang kena buat sebagai tu imam. Jadi kalau nak tegur, ada cara dia. Kena melera lah, barulah harmoni. Rumah tangga, masyarakat ke apa tu, ada cara dia. Bukan semata dan Nabi SAW kata kita boleh tegur pemimpin, jadi kita tegur ikut serah. Tak boleh lagu tu. Tegur ada cara dia, dengan penuh hormat, dengan penuh adab. Kalau dalam sembahyang ada cara dia. Kalau kita nak berundur, ada cara dia. Begitu. Hak lebih dahulu hijrah. Sebab apa? Mana ada kelebihan lah. Ada kelebihan dalam agama. Hak dahulu hijrah. Hak hijrah tak ada dah. Hijrah maknawi pula ulama kata. Hijrah maknawi. Hijrah maknawi ni apa makna? Bukan hijrah zahir. Hijrah maknawi ni mana? Orang yang lebih warak, lebih menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat. Kalau hak ni baik dah, dulu jahat kedua, tapi hak ni baik dulu lah. Kena hak baik dulu ni, kita kena lebih utama ke dia. Sebab apa? Dia lebih dulu baik daripada hak tu, hak seorang lagi. Kalau hak ni dulu dia sama-sama tidak Islam, hak ni masuk Islam dulu, hak ni masuk Islam kemudian, kena utamakan masuk Islam dulu. Itu dari segi adabnya. Sebab apa? Bila dia masuk Islam dulu, kira-kiranya dia lebih banyak tahulah. Begitu juga tentang hijrah ni, dia lebih banyak, lebih bersih lah daripada hak kemudian. Hijrah maknawi tadi yang kita kata, hijrah maknawi.
Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. Orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Hak tu hak makna hijrah sebenarnya. Hak ada makna tu lah, kita kena utamakan tu. Dalam bab nak jadi imam ini. Lepas tu hak umur, dari segi umur kena utamakan umur. Sebab orang yang berumur ni dari segi pengalaman dia pun lebih. Kalau dari segi ilmu sama-sama mengaji, mestilah pengalaman dia lebih banyak. Sebab tu dia utamakan hak ada ilmu tu. Hak umur lebih tua. Kalau hak ilmu lebih banyak, begitu juga. Kemudian ada juga ni. Lepas tu kita kata, lepas tu kalaulah contoh semaya ni orang hak paling pandai tentang kitab Allah, hak tu lah yang apa nama ni patut jadi tu imam, lebih diutamakan. Hak di luar ni dia nak merintah. Contoh imam ni dia pemerintah. Lepas tu kalau hak luar ni nak merintah guna kalau pada Quran saja. Hak nak orang nak merintah dia pakai undang-undang orang putih, kita kata. Lepas tu kalau tidak mengaji undang-undang ni, dia nak merintah lagu mana? Hak tu lah kata. Hak maksud hak Islam nak ni, hak di luar tu pun nak merintah mengikut kitab Allah jugalah. Bukan nak mengikut apa nama dia undang-undang orang putih. Hak tu tidak dikehendaki lagu tu. Kalau lebih pun. Lepas tu kita kata dah hak ni contoh hak semayan, nak bawa keluar. Nak bawa keluar lagu mana? Tak sesuai mengikut hak kita duduk tengok nanti. Kalau mengikut cara Islam sesuai dah. Orang hak paling alim tentang Quran tu hak tu lah hak lebih layak je. Hak lebih pandai. Kalau nak cara Islam. Kalau nak cara lain, iyalah tentulah dia kurang. Tetapi hak cara lain tu Tuhan terima kok, redha kok. Itu persoalan. Itu persoalan. Jadi hak naknya dalam Islam ni, Quran tu bukan dibaca buat paduan dalam sembahyang saja. Di luar pun nak lagu tu. Imam pun ikut hak tu juga, makmum pun ikut hak tu juga. Baru senang. Ni kalau tidak, agama ni kita kata kita ikut Quran, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Quran tu sepenuhnya belaka, molek belaka dalam sembahyang, dalam masjid. Di luar ikut cara lain. Lagu tu lah soalannya. Menipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh? Seterusnya tidak boleh seseorang tu orang lain jadi imam kepada dia di rumah dia. Dan di dalam kekuasaan dia tu tak boleh. Apa lagu tu? Walaupun dia kurang sikit. Ni kena beringatlah. Kena beringat. Kalau kita pergi ke rumah orang, walaupun kita lebih sikit, hak semoleknya kita suruh tuan rumah tu jadi tu imam. Hak semolek. Apa? Ini psikologi. Nabi SAW ajar kita psikologi. Iaitu dia nak suruh anak-anak tu, dalam ni, orang kampung tu tengok. Tu imam dia, tok ngulu dia. Ketua dia ni hebat. Walaupun orang besar mari, orang ni dia ketahui ni orang alim, tapi dia suruh tuan rumah, dia suruh orang kampung ni jadi tok imam. Jadi bertambah-tambahlah penghormatan orang ramai ni terhadap dia. Dengan sebab orang saat ni mari, dia tidak jadi tok imam. Tapi kalau dia jadi tok imam, anak-anak ni tengok, ayah dia kurang lah makna ayah dia. Orang lain mari jadi tok imam. Tu dia nak tak sewi kesan lagu tu. Nak beri kesan kepada anak ni, ayah dia lebih. Tok ngulu kita lebih. Ni kena pandai-pandai lah. Orang luar hak mari tu pun, walaupun dia pandai sikit pun, moleknya gitu. Apatah lagi kalau dia ni tak ada kelebihan, cuma dia pemimpin sahaja, dia tak ada kelebihan pun dari segi pandai agama ni, lebih-lebih lagi lah dia kena suruh orang tempatan tu, orang hak jadi ketua di tempat tu jadi tok imam. Tapi kalau ada hak kelebihan agama ni, kita kata adalah juga alasannya mengikut setengah-setengah ulama. Dia kata kalau hak ni kurang sangat, hak ni hak ada agama ni dia lebih lah agama, molek juga dia jadi tok imam. Dari satu segi orang akan tengok ni kelebihan, orang ada kelebihan ni tetap dilebihkan dia. Tapi kalau tak ada kelebihan tu tak ada. Lebih baik kita utamakan orang tempatan jadi tok imam. Supaya apa? Supaya orang kampung dia tu rasa dia
terhormat dan lebih menghormati dia. Sebab apa ni? Pemimpin hak besar ni pemari ni suruh dia. Makna gitu. Dan tidak boleh duduk di atas tempat khusus untuk dia. Tak boleh duduk. Kalau kita pergi ke rumah orang, ni adab ni. Kita pergi ke rumah orang, tak boleh nak duduk kosong-kosong. Biar dia persilakan kita duduk mana, duduk situ. Kalau hak tempat khusus, dia ketahui tempat khusus, jangan duduk. Hak berkaitan dengan imam ni, kita tidak terimam. Kita tidak terimam tempat tu. Jangan mana-mana kita pergi naik tempat tu imam. Kecuali kalau dia minta kita. Kalau tidak, tak sah. Nabi SAW tak beri. Itu tempat dia. Tempat terhormat. Dalam keluarga pun lagu tu juga. Biar anak-anak ni reti hormat kepada ibu bapa. Ni tempat ayah. Tak boleh main-main. Mak tu pun laras selalu. Jaga, molek sikit. Biar dia ada adab dengan sendirinya, dia jadi beradab dengan sendirinya. Tetapi janganlah pula keterlaluan. Janganlah pula keterlaluan sementara kau gitu siapa marah bahan tak kena lah lagu tu. Adab ni pun dia ada hak dia juga. Tapi kalau siapa kau marah, siapa kau bahan, siapa kau tak kecek dengan menatu sana ni, sebab menatu ni tak jaga benda-benda gitu, tak kena juga lagu tu. Sementara kau jaga anak kan, jadi menatu tu tak jaga sikit, siapa kau masa kepada menatu, tak kena. Tak kena. Hak semuanya kita ajar dululah, royak dulu. Apa kalau faedah dia, tujuannya buat gini, apa faedah dia gitu. Jadi perawi ni Syu'bah ni dia kata, saya kata kepada Ismail, apa takrimah dia? Dia tidak berapa jelas makna takrimah. Dia kata firash, yang ni tempat duduk dia, tilam dia ke ataupun tempat duduk, kursi dia khusus ke untuk dia. Maknanya kena jaga belaka di sini. Dalam riwayat satu lagi tu, dia kata tadi dengan sirah majhul, dengan sirah ma'ruf, la ya'ummur rajulur rajula, makna dia serupa. Qala Abu Dawud. Begitu kata Yahya Al-Qattan an Syu'bah, aqdamuhum qira'atan. Aqdamuhum qira'atan, makna ada sebut gitu juga dalam riwayat daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan daripada Syu'bah, ada lagu tu juga. Tapi daripada Ibnu Mu'adh tak ada sebut gitu. Dia Imam Abu Dawud nak cerita beza ni riwayat Ibnu Mu'adh ni, dia ambil daripada ayah dia, Ubaidullah bin Mu'adh. Ibnu Mu'adh ni ayah dia kata haddatsana abi tu ayah dia tu Mu'adh lah. Nama Ibnu Mu'adh tu Ubaidullah. Jadi Mu'adh ambil daripada Syu'bah, dia sebut wala ya'ummur rajul ar-rajulah. Tadi Abul Walid At-Tayalisi ambil daripada Syu'bah, dia ada sebut lagu mana, la yu'ammur rajulu fi baitihi, gitu lafaz, walaupun makna dia sama. Hak ni Mu'adh ni dia ambil daripada Syu'bah juga, lafaz dia wala ya'ummur rajulur rajulah, beza situ, walaupun makna sama tetapi dari segi lafaznya berbeza. Seperkara situ Imam Abu Dawud nak ayat. Yang keduanya, Yahya Al-Qattan meriwayatkan daripada Syu'bah, dia ada sebut aqdamuhum qira'atan, tetapi Mu'adh ni dia ambil riwayat daripada Syu'bah, tak ada sebut aqdamuhum qira'atan, itu tak ada sebut. Tetapi Yahya bin Sa'id Al-Qattan ambil daripada Syu'bah serupa dengan Abul Walid tadi, yang ni ada sebut aqdamuhum qira'atan. Itu dia riwayatnya, beza riwayat. Lepas pada tu, dalam riwayat seterusnya Abu Mas'ud meriwayatkan, kalau mereka sama dalam bacaan Al-Quran, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka hak lebih alim tentang sunnah Nabi SAW. Kalau dalam bacaan Al-Quran tu sama dah, maka kena tengok pula hak mana lebih pandai tentang sunnah. Kalau dalam sunnah tu sama, hak mana lebih dulu hijrah. Tapi perawi ni tak ada sebut, perawi tak ada sebut
aqdamuhum qira'atan, supaya riwayat Abu Walid At-Tayalisi tadi tak ada sebut aqdamuhum qira'atan, tu tak ada sebut dalam riwayat ni. Ada sebutnya fa'alamuhum bis sunnah. Begitu. Maknanya boleh jadi Nabi SAW ketika ni kata lagu ni, ketika ni kata lagu ni. Kalau kita ambil semua tu, campur tu, semua tu, tengok semua, maknanya dia nak suruh kita ambil kira lah benda-benda ni. Ambil kira. Jangan tak ambil kira. Lepas pada tu cerita hak jadi tu imam. Hak ni Amr bin Salimah. Dia kata puak-puak dia duduk di satu tempat, orang-orang lalu situ, sehingga tempat tu berlaku. Jadi puak-puak dia pun pergi juga jumpa dengan Nabi SAW. Satu kumpulan pergi, lepas tu balik rakyat Nabi SAW kata gini. Orang lain pula pergi, dia balik rakyat pula. Hak Nabi SAW rakyat tu berapa dia, hak Nabi SAW ajar Qurannya, Quran tu lagu mana, balik ajar. Jadi dia ni kata dia budak lagi pada ketika tu. Jadi dia berhingapa. Jadi ngapa tu banyaklah ingat Quran. Ayah saya pun pergi jumpa dengan Rasulullah pula dalam kumpulan dia pergi. Rasulullah ajar sembahyang. Rasulullah kata kena jadi tu imam kepada kamu orang yang paling banyak tahu tentang Quran ini ataupun paling pandai baca Quran. Jadi kira-kiranya saya lah yang paling pandai, sebab saya hafal. Oleh sebab itu orang-orang pun suruh saya jadi tu imam. Saya jadi tu imam. Pakainya lagu mana? Kain selimut. Kain selimut pula tak besar, kecil. Bila sujud tu jadi nampak aurat. Jadi lagu mana ni? Lagu mana ni nampak aurat boleh ke ni? Dalam riwayat satu lagi kata nampak punggung. Nampak punggung ni. Lagu mana? Satunya tu imam budak kecil. Yang keduanya tu imam ni pakai tu nampak aurat. Boleh ke tidak? Di sinilah khilafnya. Setengah ulama mengatakan aurat ni jangan aurat besar, sudahlah. Aurat besar lagu mana? Kubul dan dubur. Kubul itu maksudnya lubang tu, pak lubang tu. Apa ni? Dubur tu maksudnya lubang tu. Adapun kita kata daging punggung tu, itu tidak lagi. Dalam keadaan ni mana dia boleh bertolak ansur lagi. Kalau nampak tidaklah luas sangatlah, nampak sikit. Jadi beza-beza pula luas tu setara mana. Orang dia kata sebanyak ni, orang dia kata sebanyak ni, orang dia kata besar apa nama ni, ibu jari. Orang dia kata besar ibu jari kaki, orang dia kata besar ibu jari tangan. Macam-macam lah waktu tu. Walau bagaimanapun kalau terdedah banyak sangat tak boleh juga. Tak boleh juga. Satu pendapat. Ada yang mengatakan memang tak boleh. Kalau nampak aurat tak boleh terbuka aurat. Hak ni cerita dulu. Cerita mula-mula. Hak ni sudah masuk dah cerita ni. Sudah masuk dah. Orang tak boleh pakai dah ni. Habislah bagi dia tak boleh buat dalil dah lah ni. Hadis ni sahih. Sahih pun cerita dulu sudah masuk. Pada ketika ni tak apa lagi. Golongan yang ketiga pula kata tidak mansuh tapi mengikut keadaan tertentu. Dalam keadaan susah, kalau setara ni tak apa lagi. Dalam keadaan senang, dalam keadaan ni tak boleh dah. Keadaan ni tak boleh. Ini bergantung kepada keadaan. Bukan sudah mansuh. Bila-bila pun dalam keadaan susah, kita tak ada kain, susah sangat. Kalau nampak cari sikit-sikit lagu mana, sampai tak semayang kau. Boleh ke tidak buat semayang tengok tu? Lah bukan kita kata dah cari tak ada semayang. Kalau semayang pun tak sah, jadi pakai tak semayang. Lagu mana? Dalam keadaan tu boleh. Ataupun tempat-tempat yang susah kalau kita kata boleh. Supaya dengan keadaan dia ni pada masa tu susah. Setara tu je hak bolehnya. Setara tu je boleh. Walau bagaimanapun ambil beratnya. Pada ketika tu pun masyarakat ni cuba sekurang-kurangnya untuk Tok Imam tu kata dia cari untuk Tok Imam kita tu tudung aurat dia. Nampak ni orang Tino dua belakang ni, orang tua-tua muka budak tu. Muka budak. Jadi kalau orang tua dia pun malu. Jadi dia jagalah sikit. Ni budak. Dia kata bila orang mari baju tu kata tak ada paling suka kata dia. Selepas Islam kan? Dia Islam
Lepas Islam hak ni hak suka nak banyak susah pada ketika tu, susah. Boleh baju baru tu suka. Lepas tu jadi tu imam ketika tu aku umur 7 tahun 8 tahun. Daripada sini juga ulama membuat kesimpulan tu imam ni kecil pun boleh. Hak inilah hadisnya. Inilah hadisnya. Yang pentingnya dia lebih pandai Quran. Orang lain tidak lebih. Hadis ini juga nak menunjukkan Abu Daud buat tajuk tadi, tajuk besar tadi, kelebihan jadi imam. Jadi orang jadi imam ni walaupun dia kecil pun ada kelebihan. Sebab itulah Nabi SAW tak kata apa. Tentu Nabi SAW tahu ni, moga lama. Tetap juga dibiarkan dia tu jadi tu imam. Sebab apa? Ada kelebihan walaupun budak. Ini menunjukkan imam itu lebih. Dah hak lebih tu, lebih tu apa? Sebab dia ngaji Quran. Banyak ada Quran dengan dia. Budak tu tak kira. Orang lain hak tua pun tak ada kelebihan. Hak dalam hadis tadi kata kalau hak kena utamakan hak tua, kalau dalam perkara lain sama. Ni dalam perkara ngaji Quran pun hak tua tu ketinggalan tu. Tidak kena utamakan hak ngaji Quran ni walaupun dia muda. Sebab tadi dalam hadis tadi disebutkan aqra'uhum li kitabillah. Hak paling pandai baca Quran. Hak paling pandai baca Quran tu nombor 1. Walaupun dia budak. Di sini dia budak, dia tetap jadi tu imam. Sampai sekarang ni pun boleh nak jadi tu imam tu kalau budak. Sekiranya orang lain tak ada hak lebih daripada dia lah. Tapi kalau hak tua ada lebih daripada dia, utama hak tua lah. Tak ada lah kelebihan budak tu. Tapi kalau nak jadi sembahyang tarawih misalnya kita kata, hak budak ni ngapa Quran, hak tua tu sedap juga mengajinya tapi tidak ngapa Quran. Kitanya maksud nak suruh habis buah Quran tu masjid kita ni, maka lebih hak budak tu, tak lebih hak tua. Tak lebih hak tua. Ada juga ulama yang mengatakan hak budak jadi imam ini pun cerita dulu juga, sudah mansuh juga. Dia kata tak boleh lah ni, tak boleh dah budak jadi tu imam. Sebab apa? Budak dia wajib ke sembahyang tu atas dia. Sembahyang fardu tu wajib ke atas dia? Tidak wajib. Bila tidak wajib, mana sembahyang tu sendiri tu tidak wajib atas dia. Kalau dia buat pun dia jadi macam sunat lah. Kalau sebagai wajib pun boleh pahala tu kepada ibu bapa dia. Kalau dia tak sembahyang pun tak dosa lagi atas dia tu. Bermakna sembahyang tu sebagai sunat. Bagaimana mengikut orang-orang lain yang mengatakan mazhab-mazhab yang mengatakan orang yang sembahyang fardu dia tak boleh ikut orang hak sembahyang sunat, tak sah. Tapi kalau hak sembahyang sunat boleh ikut sembahyang fardu, tak apa. Tapi kalau hak sembahyang fardu nak ikut sembahyang sunat tak boleh. Dalam kes ni dia termasuk dalam kaedah tu. Sebab budak ni dia tidak sembahyang fardu ni walaupun dia niat fardu. Sebab tidak wajib atas dia. Bila gitu orang lain hak balik ni wajib atas dia. Dia nak ikut tu imam hak sembahyang sunat tak boleh. Sebab tu tak boleh. Hak ni hadis ni dia kata cerita dulu. Cerita dulu. Ni ramai apa pegang lagu ni. Di antaranya Auza'i, Thawri, Malik, Ahmad dan Ishaq. Orang kata begitu. Ibnul Munzir kata wa karihaha Atha wa Sya'bi wa Mujahid. Atha, Sya'bi dan Mujahid kata makruh. Bukan tak sah. Hak demo tadi kata tak sah. Hak ni demo ni kata makruh pula. Wa qala al-Hasan wa Syafi'i tasihhu imamatuhu. Hasan dan Syafi'i kata sah, dia jadi imam sah. Imam Syafi'i kata sah. Wa fil Jum'ah, kalau budak kecil nak jadi tu imam sembahyang jemaah lagu mana? Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satunya Syafi'i dalam dalam kitab dia kata la tajuz, tak boleh, tidak harus. Tapi dalam imla dia Imam Syafi'i kata harus juga budak untuk sembahyang jemaah.
Begitu juga dalam mazhab Hanafi, budak-budak tak boleh. Sebab tu dia kata, Ibnu Abbas kata budak-budak selagi tak boleh nak jadi tok imam. Ibnu Mas'ud pun kata lagu tu juga, budak yang tidak wajib ke atasnya had, kalau dia melakukan perkara-perkara yang kena had lah, tidak dilaksanakan hukuman had ke atasnya, tak boleh jadi tok imam. Ini diriwayatkan oleh Al-Athram dalam sunannya. Hak ni cerita ni, dia kata cerita dululah. Begitulah kesimpulannya. Benda khilaf lah. Selain daripada hadis hak ni, hak berkenaan dengan hak tutup aurat tadi, bagi orang yang mengatakan boleh kalau cari sikit-sikit, dapat sikit-sikit tu tak apa, hadis ni selain daripada tu, ada lagi tak ni syarah ni dia ada sebut, ada lagi sahabat-sahabat yang lain Nabi SAW kata kepada orang-orang perempuan, jangan kamu gaduh angkat kepala kamu bila sujud, sehingga orang lelaki betul-betul bangun dulu, betul-betul bangun ataupun betul-betul berdirilah. Dalam Abu Daud ni pun ada. Sebab apa? Sebab pakaian ataupun kain yang dipakai oleh orang-orang lelaki pada masa itunya sikat sangat dan tidak menutup sangat aurat dia tu. Dan bagi ulama-ulama yang mengatakan menutup aurat itu bukan syarat untuk sah sembahyang, di antara dalilnya dia pegang hak ni. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak, ini cerita dulu juga ataupun dalam keadaan darurat ni, dalam keadaan darurat ni begini. Itulah hal lebih moleknya. Itulah hal lebih molek. Tak boleh mudah-mudahlah nampak aurat ke apa ni. Cuma masalah aurat tu beza-beza pula lah. Beza-beza pula ulamanya. Kalau dalam mazhab Malik, nampak lutut tu tidak aurat lagi. Nampak lutut tu tidak aurat lagi. Bahkan paha tu tidak aurat lagi bagi dianya. Tu khilaf masing-masing lah pula. Khilaf masing-masing. Mana bagi dia kalau semaya sah. Sah. Lepas tu molek kau lagu tu. Pas dia duduk pakai lagu tu, tidak dia rakyat dari segi hukum, mengikut dia, ijtihad dia, hak moleknya tetap menutup semualah. Hak moleknya dia pun kata lagu tu. Bakali Imam Malik dia putar aje semaya pakai seluar pendek, barangkali lah walaupun semaya sunat, tentu dia pakai dalam keadaan yang menutup. Dia tahu ayat Quran tu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tuhan kata dah kan, ambillah perhiasan kamu pada setiap kali nak sembahyang. Perhiasan tu pakaian yang paling molek lah. Tapi kalau nak kira dari segi perbahasan aurat hukum, mengikut ijtihad dia nya, paha lutut tu tidak aurat lagi. Orang lelaki lah, orang lelaki. Boleh jadi hak nampak aurat tadi kalau bahagian bawah ni tak apalah, mana rengan lagi. Hak ni nampak punggung ni, nampak punggung. Hak dalam bab sembahyang ni kena hak paling molek lah, paling sempurna. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu boleh jadilah dalam keadaan darurat, dalam keadaan apa, boleh jadilah, mana boleh pakai hak tu, boleh pakai. Kemudian selagi ni pun lagu tu jugalah, lagu tu juga. Salim Maula Abi Hudzaifah tu lagu dia ni hamba, pada ketika jadi tok imam ni pun hamba lagi, dan dia paling banyak ingat Quran. Jadi dia jadi tok imam kepada orang ramai sebelum Nabi SAW berhijrah. Sayyidina Umar dan Abu Salamah, iaitu suami kepada Ummu Salamah yang kemudiannya jadi isteri kepada Rasulullah, yang ini adik-beradik susu dengan Nabi SAW, dia orang besar lah, mana kira-kiranya, pun semaya di belakang dia, semaya di belakang dia.
Itu dia nak ceritanya. Tak apa, hamba pun tak apa boleh jadi tok imam, asalkan dia ni ada kelebihan lah dari segi Quran itu. Muda pun tak apa. Dan tidaklah kata orang-orang hak besar-besar ni sama-sama mesti dia kena jadi tok imam. Tidak. Bahkan dalam kes ni Sayyidina Umar pun ada duduk di belakang dia. Ada. Begitu juga seterusnya hadis Malik bin Huwairith. Nabi SAW suruh kalau ban hak mana-mana tak apalah, ban tu tidak syarat. Tetapi kalau nak semaya, hendaklah jadi imam hak lebih tua di antara kamu berdua, dua orang ni. Nak balik ni dalam perjalanan ni dua orang. Jadi hak lebih tua Nabi sebutkan untuk jadi tu imam. Tapi kalau nak ban tu siapa-siapa tak apa. Tidak syarat lebih tua. Nak jadi tu imam, dia suruh hak lebih tua. Sebab apa? Sebab demon ni lebih kurang. Jadi dari segi Quran dia, gapo dia pun lebih kurang. Seterusnya babu imamatin nisa tak ada dah tu. Sekatulah wallahu a'lam.